حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya mengingatkan diri saya dan mengajak tuan-tuan, marilah sama-sama kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia dan akhirat berada di dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita muhasabah diri kita melalui khutbah yang bertajuk Fitnah Merosakkan Ummah. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya fitnah adalah perbuatan untuk memburuk-burukkan atau menjatuhkan seseorang atau pihak lain yang sangat merosakkan dan menyebabkan masyarakat menjadi porak-poranda. Penyebaran fitnah, tuduhan palsu atau kabar angin pada zaman yang serba maju dan moden hari ini bukan sahaja melalui pengucapan ataupun penulisan, malah amat mudah untuk disampaikannya melalui teknologi media massa yang digunakan pada hari ini. Kemajuan yang banyak memberikan kemudahan kepada kita, tetapi ramai manusia yang menyalahgunakannya hingga mencetuskan fenomena yang mendatangkan kerosakan kepada pelbagai pihak. Bukan sahaja dengan kata-kata dan ungkapan fitnah untuk menjatuhkan maruah orang lain, malah keupayaan jari anugerah Allah Subhanahu wa taala dan digunakan ketika mengucapkan syahadah semasa tahiyat dalam solat digunakan juga untuk memanjangkan perkara fitnah dan dosa. Atas nama kebebasan bersuara, lidah dan jari seringkali disalahgunakan untuk kepentingan peribadi dan komplot tertentu. Biarpun kebebasan bersuara itu bebas diamalkan di seluruh negara di dunia, namun kenapa kita perlu memilih jalan untuk memfitnah, untuk menjatuhkan orang lain hingga mendatangkan kesusahan kepada pelbagai pihak? Maka layaklah jiwa kotor yang suka menabuh fitnah itu dikecam keras oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu, la yadkhulul jannah nammamun, yang bermaksud tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah, yakni mengadu domba. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita mengambil sumber entah ia betul atau tidak, kita menyebarkan berita entah ianya tepat atau tidak, malah kita suka menyampaikan cerita entah ianya sahih atau tidak. Kadang-kadang datang satu perkara yang kita belum pasti lagi ianya betul atau tidak, kita terus berkongsi dengan orang lain. Seandainya perkara tersebut hanya rekaan ataupun dibuat-buat, sedangkan kita telah berkongsi melalui media yang sampai kepada beribu-ribu, bahkan satu dunia mengetahuinya, maka sempatkah kita memohon maaf kepada orang yang terkena fitnah tersebut? Bagaimanakah ianya sekiranya ia berlaku kepada diri kita sendiri? Mana keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita suka menabuh fitnah hingga menyusahkan dan mengganggu hidup dan urusan orang lain? Fitnah hari ini bukan sahaja dilakukan di antara seorang individu dengan individu yang lain, namun dilakukan juga oleh pelbagai kelompok masyarakat dalam pelbagai bentuk. Sesungguhnya, sebagai contoh, kita sering mendengar sekumpulan pemimpin sesebuah organisasi sanggup mencaci dan menjatuhkan kumpulan lain dengan menabuh pelbagai fitnah demi mencapai cita-cita dan kepentingan kumpulan mereka. Ada juga dalam tangan ahli-ahli daripada parti-parti politik yang sanggup mereka-reka fitnah dan menghasut rakyat dengan pelbagai tomahan dan tuduhan palsu antara satu sama lain dengan matlamat untuk menjadi hero kepada rakyat. Pentadbir-pentadbir masjid dan surau juga tidak terlepas dari hasutan iblis ini dengan menghasut dan mengadu domba untuk menjatuhkan puak tertentu. Dalam menguasai pentadbiran masjid dan surau, bahkan fitnah juga tidak terlepas dalam kalangan rakan-rakan sekerja yang sanggup memfitnah dan memburuk-burukkan rakan sendiri demi mendapatkan kedudukan dan pangkat.
Islam tidak menggunakan matlamat menghalalkan cara. Fitnah itu lahir daripada hati seorang yang sombong, bongkak, kotor, bermasalah dan tidak dibenteng dengan iman yang teguh. Sesungguhnya syaitan sememangnya tidak pernah berdiam agar manusia sentiasa berbalah dan berkonflik antara satu sama lain. Ia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 91, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha, yang bermaksud sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kamu. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita semua telah menyadari bahawa dalam ajaran agama ada menyebut tentang keburukan fitnah dan hukum fitnah jelas haram dan dicegah. Ingatlah amaran Nabi SAW melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Yataqarabuz zaman wa yuqbadul 'ilm wa tazharul fitan wa yulqash shuh wa yakthurul harj." Qalu, "Wa mal harju?" Qala, "Al-qatlu." Yang bermaksud zaman akan semakin dekat, dicabutnya ilmu, akan timbul fitnah-fitnah, dimasukkan ke dalam hati sifat kikir dan akan banyak al-har. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah al-har?" Baginda menjawab, "Al-har itu adalah pembunuhan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya tabiat tuduh-menuduh dan memfitnah itu membawa kepada kehancuran sesama sendiri dan langsung tidak mendatangkan sebarang manfaat. Ini menyebabkan ketidakharmonian dalam kehidupan masyarakat kita hari ini, merosakkan hubungan silaturahim sesama umat manusia, timbulnya sifat dendam dalam diri manusia, dan kehidupan masyarakat menjadi huru-hara, bahkan ramai yang sengsara. Segala-galanya adalah berpunca daripada sifat mazmumah yang bertapak dalam diri manusia itu sendiri. Justru itu, sebagai Muslim, berhati-hati terhadap setiap perkara yang kita tuturkan maupun yang kita tulis dan sebarkan, kerana ia akan memberi kesan yang amat besar kepada orang lain. Bahkan yang lebih penting lagi, kesemua itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang bermaksud, pada waktu itu kami paterikan mulut mereka dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka untuk memberitahu kami kesalahan masing-masing, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati perkara-perkara berikut. Yang pertama, umat Islam perlu yakin bahawa menyebarkan fitnah berdosa besar dan melakukannya boleh menjerumuskan diri ke neraka Jahannam. Yang kedua, umat Islam hendaklah sedar bahawa fitnah dan adu domba itu boleh memecah belahkan perpaduan dalam masyarakat dan akhirnya merosakkan sesebuah organisasi, malahan kepada negara. Yang ketiga, umat Islam perlu sedar bahawa diam itu adalah lebih baik. Kita bercakap apa yang perlu dan sebarkan hanya perkara yang mendatangkan manfaat sahaja. Yang keempat, umat Islam hendaklah sentiasa menjaga lisan dengan baik dan bijak supaya tergolong dalam kalangan orang-orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan yang kelima, umat Islam hendaklah berhati-hati dalam menerima sesuatu khabar berita yang belum pasti kebenarannya, agar tidak terperangkap dan membawa kepada fitnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa sesuatu berita, maka selidiklah dulu untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan. Surah Al-Hujurat ayat 6. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.